Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli. Matrik number 266080. Kumpulan kami telah berjaya menyiapkan tugasan berkumpulan bagi subjek pentadbiran kewangan. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan ini adalah Impak Pentadbiran Kewangan Malaysia semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Okey, sebagaimana yang kita sudah maklum, pada tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan satu penularan wabak baru, iaitu wabak COVID-19 yang bermula di negara China, di wilayah Wuhan. Okey, virus ini telah tersebar dengan meluas ke seluruh pelosok dunia yang menyebabkan rata-rata ekonomi dunia merudum dengan teruk sekali, terutama di Malaysia. Di Malaysia, rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan, yang sakit dan tidak berupaya untuk bekerja. Kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah inisiatif seperti memberi bantuan prihatin kepada rakyat bagi menjalankan kehidupan mereka seharian. Wabak ini sehingga kini masih lagi belum menemui antibiotik ataupun ubat untuk menyembuhkan sepenuhnya. Sehingga kini saintis-saintis masih lagi mencari solusi untuk menyelesaikan penularan wabak ini. Bagi negara-negara maju dan negara Malaysia tidak terlepas daripada menerima impak dari segi ekonomi yang semakin merudum, dan sehingga kini Malaysia masih lagi mengatur strategi untuk meningkatkan keupayaan untuk mengembalikan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat. Terima kasih Encik Muhammad Syafiq. Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Wali. Nama saya Kumaran, anak lelaki Ramasami, nombor matrik 265970. Sekarang kita melihat kepada impak COVID-19 ni. Pertama sekali kita tengok pada kewangan dunia. Di mana sistem kewangan global mula merosot dan juga ia mengakibatkan bank dan juga syarikat kewangan walaupun telah memberi bantuan untuk peniaga kecil dan juga golongan yang memerlukan, tetapi kerugian kredit semakin meningkat. Seterusnya, impak terhadap ekonomi dunia di mana volatility telah meningkat dan juga ia mengakibatkan krisis kewangan global dan juga di mana pasaran dunia merosot dengan amat ketara. Jadi ramai yang terpaksa diberhentikan kerja dan juga ia amat menyedihkan semua pihak. Seterusnya, impak terhadap kestabilan kewangan dunia di mana kewangan global menghadapi tekanan yang amat tinggi dan juga pasaran equity mula menurun dengan cepat. Dan seterusnya, pasaran dolar Amerika Syarikat juga turut menurun. Dan baru-baru ini kita telah melihat di mana harga minyak petrol, petrol dengan diesel pun menurun secara mendadak. Jadi di situ kita dah boleh melihat di mana COVID-19 ni dia telah mengakibatkan banyak kerugian terhadap kewangan dunia. Terima kasih. Nama saya Muhammad Badri bin Habibullah, nombor matrik 266041. Saya akan menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap kewangan Malaysia. Tidak diragukan lagi bahawa pandemik COVID-19 ini telah mempengaruhi pasaran global. Ini adalah kerana peristiwa pandemik COVID-19 ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Sebagai contoh, sektor penerbangan global terpaksa mengurangkan operasi mereka kerana orang ramai tidak lagi melakukan perjalanan. Perniagaan yang tidak penting termasuk hartanah, pembinaan, automotif, agensi pelancongan dan kedai runcit terpaksa ditutup tak kala banyak negara mengamalkan social distancing. Banyak perniagaan kini sukar menampung perbelanjaan bulanan mereka. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah mengumumkan tempoh moratorium selama 6 bulan terhadap peminjam dan pajak gadai. Walau
pun dengan bantuan daripada Bank Negara Malaysia ini, banyak individu dan perniagaan masih lagi berjuang untuk memenuhi keperluan asasnya. Ini bukan lagi perniagaan seperti biasa dan ia adalah sangat serius terhadap rantaian nilai akhir, iaitu isi rumah. Kerana isi rumah juga tidak harus diabaikan. Apabila isi rumah tidak lagi berbelanja, ketika itulah lebih banyak perniagaan akan menemui kegagalan. Antara yang dihadapi, isu-isu yang dihadapi oleh perniagaan adalah trend penjualan, pendapatan dan aliran tunai percuma, peningkatan risiko rantaian bekalan, pelanggaran perjanjian perbankan, merosakkan hubungan pelanggan dan meningkatkan risiko hutang lapuk, penangguhan pembayaran gaji kaki tangan dan sebagainya. Kemudian pengurusan cash flow. Kecairan aliran tunai kini akan berada di tempat yang paling penting dalam senarai permasalahan yang dialami oleh setiap syarikat atau perniagaan kerana keadaan pasaran yang sangat buruk ketika ini. Memenangkan kepentingannya, syarikat harus segera mengembangkan rancangan perbendaharaan untuk pengurusan tunai sebagai sebahagian daripada rancangan risiko dan kesinambungan perniagaan mereka untuk meneruskan perniagaan mereka secara keseluruhannya. Selamat petang, saya Gary Sharon, nama berarti 26549. Ingin membincangkan berkaitan pentadbiran kewangan Malaysia pada ketiga PKP. Malaysia adalah ekonomi terbesar keempat di Malaysia kerana permintaan global yang kuat untuk elektronik dan peningkatan permintaan untuk komoditi. Walau bagaimanapun kerajaan yang menurun 1/8 awam dan sosial yang lebih rendah mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara kepada anggaran 43% pada tahun 2019. Menurut ramalan IMF, pertumbuhan PDP dianggarkan jatuh hingga 1.7% pada tahun 2020 dan meningkat hingga 9% pada tahun 2021. Belanjawan 2019 meneruskan rancangan transformasi pemerintah untuk mewujudkan peluang baru untuk menjana kekayaan dan dengan memastikan negara ini bersedia untuk ekonomi digital. Langkah anggaran ekonomi yang lebih inklusif bagi penduduk, peningkatan keuntungan tunai untuk keluarga berpendapatan dana untuk meningkatkan segolongan pendapatan rendah dan peningkatan daya saing Malaysia. Kerajaan menghadapi berbagai cabaran, termasuk melemahnya mata wang Malaysia, penurunan harga minyak dan kejatuhan harga ekspor komoditi. Pada pertengahan bulan Mac, Datuk Seri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 mengambil keputusan sukar dalam perintah kawal PKP belum bermula, dan dia menjamin faedah kestabilan ekonomi dan keselamatan sosial, dan memang besar terdapat elemen-elemen yang boleh dikatakan sebagai hukuman yang dikenakan terhadap rakyat dan memastikan pelaksanaan PKP ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah lain. Pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat. COVID sebagai krisis kesihatan yang telah merebak luas. Rancangan pemulihan ekonomi yang dijalankan dan melengkapkan pelbagai pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah sebelum untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Apa itu pengurusan kehakiman? Ini GM menawarkan cara untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang layak untuk pemulihan kewangan dengan syarikat beruang dan bernafas melalui moratorium waktu dalam perlindungan dari proses undang-undang. Pada dasarnya syarikat di bawah JM akan ditempatkan di tangan pengamal kebangkrutan bebas yang dikenal sebagai pengurusan hakim.
Okey. Salam sejahtera Doktor. Saya Azlan bin Ishak, nombor metrik 266-527 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada kali ini. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, mana Doktor tahu pandemik COVID-19 telah memberi impak yang agak besar kepada kegiatan ekonomi dan kestabilan kewangan Malaysia. Malaysia telah memperkenalkan langkah yang berani dan besar dengan memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun pakej rancangan ekonomi ini lebih bersifat sementara dan kerajaan serta rakyat perlu bersedia dengan gelombang yang lebih besar yang akan tiba nanti. Bagaimana tindak balas kerajaan dengan melalui pakej-pakej rancangan ini amat perlu bagi menjamin kestabilan negara. Namun ekonomi perlu dirancangkan bagi memastikan kelancaran dan perjalanan kewangan negara dan hasil negara akan stabil. Macam kita pun dah dapat lihat kesan dan negara perlu bersedia dengan gelombang yang akan tiba. Secara kesimpulannya, persediaan yang rapi dan terancang perlu dilaksanakan oleh negara supaya Malaysia dapat berfungsi dengan biasa dan kestabilan dapat dipertahankan. Sekian. Terima kasih.